Baik, kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat yang ke-90, edisi Rumi, edisi Jawi, wallahu a'lam. Saya minta maaf. Boleh ya? Baik, kita masih bicarakan tentang bab kelebihan-kelebihan orang yang berkahwin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baik sembahyangnya dan banyak pula iyalnya, barang siapa yang baik sembahyang dan banyak iyal. Iyal ni apa maksud? Iyalnya maksudnya ialah banyak isteri dan banyak anak. Oh, sudah tuan-tuan. Gerun orang perempuan dengar baca kitab ni. Banyak isteri. Semalam saya ceramah di satu ibu pejabat polis kontingen negeri. Semua OC-OCPD semua kena mai. Ketua polis pun mai, ketua SB semua mai. Saya kata bangunlah tengah malam, minta hajat pada Allah, Allah makbulkan. Janganlah kita, saya sakit jumpa ustaz, saya jumpa ustaz sakit, sendiri minta lah. Anak degil minta pada Allah, suami degil pun minta pada Allah, isteri degil pun minta pada Allah. Sebab ada satu orang yang suami dia tak nak sembahyang. Polis juga tak nak sembahyang. Saya kata pada isteri dia, Kak, bangun tengah malam sembahyang. Kalau boleh tepi katil suami tidur. Bangun pukul 4 pagi bangun. Dan baca doa pula. InsyaAllah doa tu kuat-kuat sikit apa. Kuat-kuat doa. Ya Allah, suami aku ni seorang yang caring, ya Allah. Tapi sayang dia tak sembahyang, ya Allah. Aku kesian dia masuk neraka. Tuan-tuan, kuat sikit tak apa. Aku takut dia kena tukar jadi ular. Habislah kalau dalam kubur jadi ular, dia beli ular Sujaul Aqra. Ya Allah, aku takut. Isteri ni buat sungguh, tuan-tuan. Seminggu isteri tu buat, takkan suami tak jaga-jaga? Apa dia buat pejam mata, dia dengar. Ya Allah, takut masuk neraka. Ya Allah, degil tu. Sekarang suami dia dah semayang dah, tuan-tuan. Isteri dia telefon, syukurlah ustaz, saya ikut apa yang ustaz cakap. Memang suami saya dah semayang ustaz. Itu bukan saya cakap, itu Nabi cakap. Bukankah Allah Ta'ala turun ke langit dunia, rahmat Allah turun, Allah kata minta, aku makbulkan doa kamu. Minta. Ini tidak bawa beras suruh ustaz jampi. Ustaz pula kena bangun. Lala dapat ke ustaz nikah dua. Ini pengalaman betul, tuan-tuan. Satu YB datang nak menikah dua. Isteri nombor 1 tak nak sign. Dia kata, ustaz, saya boleh kahwin di luar negeri, saya boleh buat, tapi saya nak gentleman ustaz. Saya nak isteri saya sign keredaan dia, boleh ustaz. Saya boleh buat kahwin di luar negeri, bukan tak boleh buat. Tapi saya ni gentleman ustaz. Budak yang nak kahwin ni budak universiti. Dia YB. Kenapa YB nak kahwin? Datuk nak kahwin. Isteri saya dah pencin ustaz. Saya nak anak lagi. Saya kata, marilah beras saya buat. Jampi bagi makan. So kampit pikul je tuan-tuan. YB pikul. Dia jemput saya ceramah. Dia panggil ustaz. Perkenalkan isteri saya. Yang mana? Dua-dua. Oh, dah kahwin dah Datuk? Dah, alhamdulillah. Terima kasih ustaz. Dua-dua baik ustaz. Habis ceramah, pegawai-pegawai polis malam kata, ustaz, alamat ustaz. Nak bawa beras tuan-tuan. Kita jangan marah dia orang. Sebab Nabi sebut. Nabi kata apa? Bila banyak isteri dan banyak anak. Okay, kata dia. Dan sedikit pula hartanya. Dan tiada mengumpat ia akan Islam. Nescaya adalah suami tadi bersama denganku di dalam syurga. Seperti dua jari tangan. Lalu Nabi menunjukkan isyarat jari tunjuk dan jari tengah. Nabi kata siapa-siapa suami yang banyak anak, banyak isteri, semayangnya bagus, harta pula tak banyak, tak mengumpat Islam, dia dengan aku kamcing dalam syurga. Macam ni kata Nabi, jiran aku. Subhanallah. Tuan-tuan tak nak jadi jiran Rasulullah? Jangan nampak isteri banyaknya. Tu nampaklah dulu yang baik sembahyang.
Ini tidak. Kenapa kamu nak kahwin lain? Nak jadi jiran Rasulullah. Belum. Dia kata tu, siapa yang baik semayang dulu, janganlah pergi tengok syarat nombor 2. Yang baik semayang. Ini semayang pun cilok sana cilok sini, nak nikah 2 lagu mana? Ada orang minta pada saya, dia hantar mesej SMS, dia kata, Ustaz, saya minta pada Ustaz tolong huraikan dalam CD Ustaz keburukan poligami, kerana memang memecah belahkan rumah tangga. Saya yakin Ustaz boleh menghuraikan dan memberi kesedaran kepada orang lain, seperti mana Ustaz memberikan kesedaran dalam CD-CD Ustaz yang lain. Dia suruh saya cerita buruknya poligami. Saya kata poligami itu Allah Ta'ala yang turunkan. Keharusannya Allah Ta'ala yang bagi. Takkan Allah Ta'ala nak bagi benda buruk pada kita. Yang memburukkan poligami ialah orang, sikap kita yang buat poligami itu buruk. Tak mampu pun gatai nak menikah. Duit berselerak tak ada pun nak menikah juga. Hutang berlambak-lambak nak menikah juga. Ilmu tak cukup nak menikah juga. Akhirnya keburukan letak pada poligami. Padahal poligami cantik. Mana ada buruk poligami ni? Poligami paling cantik. Tapi masalah yang membuatnya itu tak cantik. Akhirnya Islam nampak buruk. Sepatutnya kita memburukkan pelaku, bukan memburukkan agama yang mengharuskan. Di dalam satu hadis disebut, iza kasurat dzunubul 'abdi ibtalahu Allahu bihim liyukaffiraha anhu. Apabila banyak dosa seseorang hamba Allah, nescaya diberi bala akan dia oleh Allah dengan duka cita sebab kesusahan daripada ahlinya, yakni isteri dan anak-anaknya atau lain-lainnya, supaya menghapuskan ia akan segala dosanya. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis ni, siapa-siapa yang banyak dosa, Allah Ta'ala bagi susah anak-anak. Saat anak sakit, sekejap anak menangis malam. Banyak orang yang datang jumpa saya bawa anak dalam pantang, baru habis pantang, anak dia menangis malam. Asal pukul 12 menangis. Asal menangis pukul 12. Saya kata, akak jangan benci pada anak. Abang jangan benci pada anak. Anak inilah yang menyebabkan dosa-dosa abang dan akak dihapuskan Tuhan. Berapa banyak dosa kita sebelum kahwin? Naik motor sama-sama, belum kahwin lagi. Melekat dua-dua orang duduk dalam ragam motor. Berdosa tu. Bila dapat anak kuat menangis, dia nak menghapuskan dosa. Dia minta maaf di sini kalau ada anak kuat menangis ni. Ustaz ni perli aku. Tidak. Muhasabah balik. Waktu bertunang, waktu bercinta tu apa buat? Tengok wayang. Bukan kata cerita 2012. Cerita kartun pun tengok. Janji masuk panggung wayang. Tak apa dia buat dalam panggung wayang. Sekarang dah kahwin. Itulah kesan dia. Jadi Allah Ta'ala bagi susah pada kita itu sebab nak menghapuskan dosa. Jadi bila kita dah dapat anak macam tu, jangan marah dia. Kau hentak kan, kau pijak budak ni kan? Jangan. Patut tuan-tuan sayang. Kerana itulah penghapus dosa kita. Dan satu lagi, dalam satu asar, dalam satu kisah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setengah daripada beberapa dosa ialah yang tiada dihapuskan dia melainkan sebab susah daripada duka cita dengan mencari rezeki. Ada dosa kita yang dihapuskan bila kita datang mengaji. Tuan-tuan datang belajar ni, dosa hapus. Dosa hapus. Ada orang yang dihapuskan dosanya dengan sebab berwuduk. Ada orang yang Allah hapuskan dosa dengan sebab sedekah. Ada orang yang Allah Ta'ala hapuskan dosa dengan sebab dia berbaik dengan mak bapak. Ada orang yang dihapuskan dosa dengan sebab berbaik dengan jiran. Ada orang yang dihapuskan dosa dengan sebab berbaik dengan binatang. Nabi Muhammad satu hari bawa angkatan dia pergi perang. Sampai tengah jalan, Nabi Muhammad ada hajat nak buang air. Jadi sahabat-sahabat ni menunggu Nabi Muhammad buang air. Dapat sarang burung. Sahabat nampak sarang burung, ada seekor mak burung dengan dua anak burung. Sahabat-sahabat ni ambil dua anak burung, dia ambil. Nabi tak nampak. Bila Nabi dah selesai buang hajat,
Maka mereka pun meneruskan perjalanan. Mak burung tadi duk ikut rombongan Rasulullah, duk bising ikut. Rasulullah berhenti. Rasulullah tanya, ada siapa-siapa ke yang ambil anak kepada mak burung ni? Ada, Rasulullah, saya ambil. Kenapa kamu ambil? Apa hak kamu untuk ambil? Letakkan balik. Sahabat tadi patah balik, letak balik di sarang dia. Nampak tuan-tuan, burung pun Nabi Muhammad jaga. Sebab tu Nabi kata, kalau anjing tengok kamu makan, bagilah anjing tu makan. Kita tengah makan di kedai, anjing duk jelek lidah duk tengok. Apa jelek-jelek kita kata. Kita marah ke anjing tu. Jangan marah dia. Ambil yoyo, lempar kat dia tulang, bagi dia makan daging ayam ke apa ke. Jangan bagi tulang dekat ada, cekik tulang. Bagi anjing pun, apatah lagi orang. Semuanya itu menghapuskan dosa. Salah satu yang menghapuskan dosa ialah susah mencari rezeki, duka cita mencari rezeki. Kena buang kerja pergi sana pula, bos pula buat, duk rabah kita je. Sekejap lagi berhenti pula, pergi kerja sana pula, kerja 2 hari kilang tutup. Cari kerja lah, tak tahulah, tak ada masa kerja. Masuk pukul 7 pagi, besok pun tak keluar-keluar lagi. Teruknya cari rezeki. Ada pula yang cari rezeki tu kerana apa? Cari besi buruk. Carilah orang halau, anjing halau. Susah cari rezeki. Itulah satu cara menghapuskan dosa. Untuk siapa ini? Untuk belanja isteri dan anak-anak dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni anak ramai, belanja tak cukup, kerja siang malam, terpaksalah cari sampai tahap curi enjin dah tuan-tuan. Yang tu tak termasuk baik tu. Tuan-tuan jangan kata pula yang curi enjin tu pun baik, jahat. Dia kata, ustaz, saya nak cari untuk rezeki anak-anak, jahat. Tapi yang pelik tuan-tuan, kopra curi, pelik. Saya bela tuan-tuan nak percaya tuan-tuan. Kopra ni nak jual apa tuan-tuan? Kopra nak jual dekat syarikat tu, antara bangsa tu. Pandai ke kopra cakap orang putih? Itu soalan dia. Soalan bodoh je tanya tuan-tuan. Pandai ke? So, kalau setakat sajin kopra ni tuan-tuan, pandai cakap orang putih ke? Tapi dah, saya tuduh orang tak baik kan? Kita pandang baik sudah. Tapi tang situ saya kita boleh fikir lah tuan-tuan ni. Mai mula-mula harga mahal. Lah 300-200 ribu. Macam mana ni tuan-tuan? Tak telus langsung. Bila nak dapatkan balik keyakinan, nak berikan keyakinan pada orang ramai? Buat terus-terus. Kalau salah, salah. Kalau hak besar salah, salah. Itulah nama dia, didahulukan rakyat. Pencapaian diutamakan. Itulah maksud dia. Bukan kita nak perlu sorok. Cakap elok-elok, orang tak marah. Cakaplah walaupun pahit kita dengar. Baik, dan tersebut di dalam beberapa khabar Anbiya, bahawa sesungguhnya beberapa kaum yang masuk mereka ke atas rumah Nabi Yunus alaihissalam. Yunus bin Matta. Nabi Yunus berasal daripada Nainif. Nainawi. Sekarang kita sebut Nanawi lah, Imam Nawawi tu, Nainif. Maka menjamulah ia akan mereka itu. Maka adalah Nabi Yunus alaihissalam, tiap-tiap masuk dan keluar daripada rumahnya, disakiti akan dia oleh isterinya. Nabi itu tuan-tuan, masuk suami beleteh, keluar rumah, masuk rumah isteri beleteh, keluar rumah isteri beleteh. Nabi tu kalau setakat tuan-tuan kena beleteh, biasa lah. Saya tak tahu tak, bini saya beleteh, letih saya. Allah hang, siapa dia hang? Nabi Yunus pun isteri dia beleteh, selamba roh aja dia duduk dalam rumah. Biasalah tuan-tuan, orang perempuan ni kegemarannya beleteh, dan beleteh itu adalah hiburan bagi orang perempuan. Dia rasa terhibur. Orang laki-laki, Allah Ta'ala bagi kepada dia kekuatan tenaga. Tu kudrat. Kekuatan kudrat Allah Ta'ala bagi pada laki-laki. Sebab tu hang tuah, dia tak sebut hang lain, dia sebut hang tuah. Di manakah kekuatan hang tuah? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah? Itu cerita jumpa belalang. Orang perempuan pula Allah Ta'ala bagi kekuatan apa? Kekuatan perasaan, jiwa. Sebab tu perempuan lebih tersentuh, perempuan lebih menyayangi. Sebab tu perempuan lebih
Lebih segala-gala dalam bab jiwa ni, perempuan nombor satu. Sebab tu bila mati suami 4 bulan, 3 bulan duk teriak lagi. 4 bulan 10 hari Tuhan kata rehat. Akak rehat 4 bulan 10 hari. Sebab kekuatan perasaan. Suami tak kuat perasaan dia. Dia kuat tenaganya kah? Nampak? Mati seminggu dia mula tengok di mana pula. Sebab tu berbeza tuan-tuan, kekuatan perempuan. Orang perempuan lebih touching. Sesuatu yang menyentuh jiwa dia, sesuatu yang menyentuh jiwa dia, tersentuh jiwa dia, dicuri hatinya, dapatlah. Walaupun orang tu tinggi, bibir tebal, rambut kerinting, betelik kulit dia pandai teka perempuan, dapat tuan-tuan. Kita punya segak misal melenting, rambut cantik je, tapi tak reti teka dia, tak dapat. Sebab tu orang Melayu kalah dengan negro. Sebab negro dia pandai ayat. Sebab orang perempuan kekuatan pada perasaan. Sebab tu kita suami-suami, kalau dah tahu orang perempuan ni perasaan dia kuat, jiwa dia kuat, tuan-tuan nak tackle isteri tuan-tuan, tackle lah dengan perasaan. Tuan-tuan tak boleh tackle dengan kekuatan tuan-tuan. Buat kerja aku sepak tak lagi. Jangan. Aku kata masak-masak lah, aku bunuh tak lagi. Dia simbah cuka tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan gunakan kekuatan tubuh badan pada orang perempuan, tak boleh. Orang perempuan perasaan dia kuat. Tuan-tuan layanlah dengan penuh perasaan pada isteri tuan-tuan. Tuan-tuan minta apa pun dia bagi. Sungguh minta apa Ustaz? Apa-apalah. Kereta abang tu bila brek bunyi. Brek bersepak tau. Abang tak repair ke? Tahu nak pergi repair macam mana, duit tak ada. Tapi nampak boleh pakai lagi, boleh jalan lagi. Cuma takutlah kan kok brek tak makan, langgar kereta orang, kita pun langgar laju, langgar pokok, mati abang apa Tapi tadi brek nampak elok lagi lah. Tapi takut jugalah kan. Buatnya tengah jalan, tengah laju, tak ada nak brek, langgar pokok, tak tahu lah abang nak jadi apa kat abang. Kereta abang tu bukan ada airbag. Apa sebab abang tak repair? Kalau abang ada duit, abang repair apa biarlah dulu, tak apa lagi, tak ada apa lagi tu. Belah kiri je, 4 tayar lagi boleh lagi brek. Tak belah kiri je. Isteri tu tidak lena lah. Tak lena, kesian lelaki aku kalau brek tak makan jenuh lah aku. Dia ambil subang ni, dia buka subang, abang pijuai ke arah nu gadai, pilah repair brek. Itulah teka perasaan. Tapi kalau tuan-tuan minta dengan keras, tuan-tuan kuat. Nak buat apa? Mari je lah, brek ku rosak. Tanya pula. Lain tuan-tuan, dia bagi tapi bukan dengan perasaan. Sebab tu kena teka dengan perasaan. Jangan tuan-tuan teka dengan kekuatan tukar, dengan teka dengan kekuatan lingkup. Isteri boleh sabar kalau tuan-tuan tak tampan. Isteri kita kalau tuan-tuan tak segak pun dia boleh sabar. Dia boleh pegang tangan kita masuk lanjaya tu, pegang. Bukannya segak pun kita. Boroi perut. Kalau isteri duduk sebelah kita, tak nampak isteri. Kita duduk tengok dia, tak nampak isteri dia. Pergi ke depan baru nampak. Dia lindung dengan keboroyan dia. Subhanallah. Isteri tetap pegang tangan suami dia. Naik tangga tanah, beli barang sini. Walaupun kita tak segak, isteri boleh sabar. Walaupun tuan-tuan sibuk sangat kerja siang malam, sibuk sangat, isteri boleh sabar. Tetapi yang isteri tak boleh sabar dengan perangai sombong kita, perangai penggarang kita, perangai akhlak buruk kita, yang tu orang perempuan tak boleh sabar. Walaupun kita segak, tapi kalau perangai buruk dia tak boleh sabar. Sebab itu tuan-tuan kena gunakan banyak perasaan dengan orang perempuan, kejiwaan dengan orang perempuan. Tackle mereka dengan jiwa mereka. Cuba tuan-tuan tengok Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ni dapat isteri kuat beleteh. Siang malam pagi petang beleteh. Berpanjanganlah beleteh, padahal Nabi Yunus diam jua. Nampak? Dia tak jawab. Ingat hang seorang je boleh beleteh. Lah aku dah beleteh juga. Nabi Yunus tak jawab. Nabi Yunus diam je.
Maka sahabat-sahabat Nabi yang datang ke rumah Nabi Yunus takjub. Takjub ni maknanya heran. Heran tengok Nabi Yunus macam ni punya sabang. Apa ni? Punya hebat tuan-tuan. Tuan-tuan di sini. Tuan-tuan di sini. Yang berhormat. Contohlah. Bila sebut yang berhormat ni. Masa jadi yang berhormat. Orang nak main jumpa ni penuh. Kerusi ni pejabat tu penuh. Dia rumah ni pun penuh. Kita nak masuk tu pun tengok giliran. Ui, ramainya orang. Cuba tuan-tuan tengok. Bila dia dah tak jadi YB. Dia duduk di rumah dia. Ada orang main di rumah dia. Jarang YB yang kita jumpa. Lepas jadi YB, penuh lagi rumah dia. Tak ada lah. Pasal apa tak ada? Ada yang bagi jawapan. Tak ada tu sebab dia dah tak ada kuasa, Ustaz. Sain dia tak laku lah. Bukan. Orang tak datang di rumah dia. Sebab masa orang datang ke pejabat dia, datang ke rumah, masa dia jadi YB, dia tak layan orang dengan baik. Dia tak layan dengan baik, tersimpan dalam hati. Bila dia dah pencen tak jadi YB, tak ada siapa teringat kat dia lah. Tapi kalau tuan-tuan seorang YB yang bagus, di mana-mana nak jumpa pun boleh, tolong orang. Selepas tuan-tuan tak jadi YB, rumah tuan-tuan tetap penuh orang. Orang main baik dengan tuan-tuan, orang main hantar buah, orang main bagi hadiah, apa-apa kenuri kenara main menyembah dengan kita. Itu dipanggil sebagai cara melayan orang. Penting tuan-tuan. Penting layan orang. Tuan-tuan ni kalau saya ada tuan-tuan, kalau saya pergi ceramah di sekolah-sekolah, budak-budak sekolah, saya tak akan ceramah direct pada mereka. Saya suka tanya. Menyanyi, cakap, tanya. Menyanyi, cakap, tanya. Kemudian suruh mereka jawab. Siapa yang jawab bagus, Mai? Mai. Ni, Ustaz bagi RM10. Bagus jawapan. Tuan-tuan ingat bagi RM10 tu dia lupa lah. Sampai ketua dia ingat. Besok dia keluar universiti, dia tak kerja, dia jumpa Ustaz Ghazali duduk bongkok tengah jalan, pakai jubah pergi masjid. Dia berhenti kereta. Ustaz, ingat saya tak? Tak ingat lah. Hang siapa? Ada Ustaz main ceramah lu, Ustaz bagi RM10 kat saya. Saya ingat tak? Ustaz ingat tak? Banyak saya bagi. Saya salah seorang. Tambah-tambah kalau tuan-tuan bagi benda yang berharga, lagi dia ingat. Ni, tuan-tuan bagi pen. Budak cerdik, bagus sungguh. Asal tanya jawab, asal jawab tanya. Bagus sungguh kamu nah. Ustaz bagi pen untuk kamu. Pen Ustaz ni cantik ni. Nah, hadiah. Gunakan pen ni. Dia simpan pen ni sampai bila-bila tuan-tuan. Itulah nama dia perasaan. Yang itulah cara nak tackle orang. Daripada hati. Ada tak kita nak tackle isteri kita dengan macam itu? Ada tak kita nak tackle anak-anak kita macam itu? Sesuatu yang menyentuh jiwa dia. Bila sahabat-sahabat Nabi Yunus heran kepada Nabi Yunus sebab tak menjawab, maka berkata Nabi Yunus alaihissalam, jangan kamu takjub. Maka bahwasanya aku yang minta kepada Allah dapat isteri macam itu. Subhanallah. Dia kata jangan duk heran lah. Sebenarnya aku yang minta pada Tuhan, ya Allah, kalau nak bagi isteri pada aku, bagilah yang kuat beletih, ya Allah. Allah makbul doa. Pelik sungguh. Kalau kita lah yang mana belum kahwin lah, yang mana dah kahwin tu dia. Yang mana belum kahwin macam mana? Tengok ni lawa, kalau lah aku dapat ni, ya Allah, seronoknya aku sebulan aku tak keluar rumah. 4 kali tak sembahyang Jumaat. Bukan kata semua. Bukan kata 3 kali, 4 kali Jumaat tak keluar rumah. Cuba tengok Nabi Yunus. Ya Allah, kalau nak bagi isteri pada aku, ya Allah, jodohkan aku dengan perempuan yang kuat beletih. Maka dikatakanlah, hai Tuhanku, barang yang seksa kepada aku, sama ada dengan di akhirat, maka segerakanlah olehmu akan dakwakan dia bagiku dalam dunia. Kalaulah benda tu menyusahkan aku dari akhirat, engkau bagilah sekarang di dunia, supaya aku tak susah di negeri akhirat. Maka firman Allah Ta'ala, maka bahawa sesungguhnya siksaanmu dalam dunia apabila kamu berkahwin dengan anak si Fulan, kamu jadikan isteri dengan dia. Maka Nabi pun
Nabi Yunus pun kahwin dengan dia. Aku pun berkahwin dengan perempuan itu. Aku sabar dengan kesakitan yang perempuan ini buat kepada aku, supaya nanti di hari kiamat senang aku masuk syurga. Jadi tuan-tuan, kalau isteri tuan-tuan buat macam-macam pada tuan-tuan, sabar tuan-tuan, senang masuk syurga. Ya, berehat sekejap, isteri dah merajuk. Bekerja teruk, takut reput tulang. Duh, menyanyi seorang-seorang, beginilah nasib diriku yang malang. Oh Tuhan. Kalau tuan-tuan dapat isteri yang kuat beletih, sabar, syurga menanti tuan-tuan. Jadi akak-akak beletih lah rajin-rajin. InsyaAllah dapatlah suami itu syurga. Ragging lah suami ni banyak-banyak. Pijak lah dia, streka lah badan dia. Suami tu sabar je, syurga suami tu. Tapi setengah orang tak faham. Dia kata takut ke bini. Kalau aku sepak lama lah, kalau aku buh penerajang lah, ada macam tu, tak hormat ke lelaki. Tapi kita tak faham. Dia bukannya tak sayang pada isteri dia, dia sayang akhirat. Tak apalah berapa lama sangat dia nak seksa saya. Biarlah, kalau saya mati nanti dengan ibadat saya, dengan susah saya ni, syurga saya, alhamdulillah. Itulah dia. Tapi kita tak faham. Kita kata dia takut isteri, takut isteri, takut isteri. Dia bukan takut isteri, dia nak cari syurga. Okey, jadi ramai yang takut isteri ni, jangan salah faham. Dia nak syurga. Baik, dan telah berkata Imam Ghazali rahimahullahu taala, bermula sabar atas kesusahan isteri dan kesakitan yang disakiti oleh isterinya itu adalah setengah daripada faedah berkahwin. Isteri tuan-tuan sakit, sabar banyak-banyak. Alhamdulillah, sabar. Isteri kena kanser, tuan-tuan mu sakit sekali, tak kahwin, jaga isteri dia. Kawan-kawan lain kata, mak kahwin mak, siap anak kamu siapa nak jaga, isteri kamu sakit je. Setakat ni aku boleh jaga. Kahwin lah, isteri kamu pun sakit teruk dah. Tak, selagi dia ada ke apa, aku tak nak kahwin. Masa dia sihat, dia jaga aku elok-elok. Kenapa bila dia sakit aku tak nak jaga? Biasalah, aku pun tak berkendak sangat. Setakat masak-masak, kedai tom yam banyak. Lagipun mak mertua aku datang selalu tolong jaga anak-anak. Tak apalah, yang penting aku jaga dia. Tak tidur malam, kadang-kadang ambil cuti atau tunggu di hospital. Suami macam ni bagus sangat-sangat. Dan kata dia mendapat manfaat, melainkan salah satu daripada dua laki-laki, iaitu ada kalanya laki-laki yang dikasatnya itu akan memerangi akan hawa nafsunya dan melawani akan dia, dan lagi ia nak menyucikan akan perangai yang jahat di dalam hati. Maka sabarlah ia atas kesakitan berkahwin, dan kesusahan itu menjadi jalan di dalam memerangi nafsunya. Akhirnya bersihlah hatinya, dan jadilah dia dapat memerangi hawa nafsunya. Tuan-tuan, bila kita dapat menahan kesakitan isteri, sabar dengan perangai isteri, isteri tak layan kita, isteri tak hormat kita, tuan-tuan sabar banyak-banyak, tuan-tuan akan dapat dua kelebihan. Yang pertama, tuan-tuan akan dapat menjadi manusia yang suci hatinya, bersih hati. Siang dia no, tak apalah, sabar biasalah, buat macam mana. Dia tu pun aku yang nak, mak aku tak bagi ambil hari tu, tapi aku nak juga, tak apalah. Mungkin ni sebab lawan mak kot. Tak apalah, mudah-mudahan dia berubah. Suci tak hati dia? Suci hati. Yang kedua, akan menjadi boleh dia melawan hawa nafsu. Kalau dia ada masalah di tempat kerja dia boleh handle. Sebab isteri dia pun lebih kurang dengan bos di tempat kerja dia. Lebih kurang macam tu lah. Beletih tak habis-habis. Ada je tak kena. Dah biasa lah. Di rumah pun seorang macam tu. Jabat pun seorang. Di rumah singa ni, rimau. Sama lah dia tak berubah. Biasa lah. Aku tak ada. Janji aku kerja elok-elok. Aku nak cari rezeki untuk anak-anak aku. Inilah dia tuan-tuan. Kelebihan manusia yang sabar ini. Tapi tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan, manusia ni, dia selalu menganggap dia sempurna. Itu penyakit manusia. Tak boleh ditegur, tak boleh dinasihati, tak boleh dicakap. Sebab dia rasa dia paling sempurna. Padahal manusia tidak ada siapa yang sempurna. Dia memerlukan nasihat, dia memerlukan tunjuk ajar. Dan kita kena muhasabah selalu. Baru ni saya cakap di satu penjara. Dalam penjara ni ada 1,500 banduan. Yang orang Melayu 950 orang.
Juara rakyat. Ramai tuan-tuan, majoriti 950. Nak masuk dalam penjara ni tuan-tuan, seronok. Macam-macam pintu kita kena lalui. Akhirnya saya masuklah dalam surau. Masuk dalam surau, bangun semua banduan. Terkejut saya. Ustaz, 308 orang banduan sedia mendengar ceramah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Duduk tuan-tuan, relax. Ustaz dia buat ucapan. Jemput qari membaca Quran. Oh, sedap tuan-tuan. Qari baca Quran, penjara. Lepas qari, nasyid. Penyanyi nasyid ni pakai baju jubah sekerat. Tarik mikrofon macam Jamal Abdillah. Misai senggak pakai spek hitam. Jamal Abdillah punya lagu. Jamal boleh tengok nak boleh cari makan. Segak orang dia. Saya tanya pada penguasa ni, apa salah dia tuan? Rogol orang Ustaz. Muka punya segak, perogol bersiri tuan. 950 orang yang boleh dengar ceramah saya, 308 orang. Penguasa kata, Ustaz semalam mereka jumpa saya ramai-ramai, minta nak dengar ceramah Ustaz. Mereka frust sebab nama mereka tak naik, nombor mereka tak naik. Pakat datang jumpa minta. Saya kata, banduan kenal saya. Apa tak kenal pula? Kami setiap petang pasang CD Ustaz dalam surau. Mayang maghrib pasang CD dulu, lepas maghrib pasang dalam surau. Dia dah biasa dengan Ustaz. Cuba tuan-tuan tengok kan, banduan pun berebut nak dengar ceramah. Kita yang tak masuk banduan ni dek je, nohin je. Kadang-kadang AJK pun tak datang nak dengar. Saya nak datang pada Ipoh ni, saya kena siap pukul berapa? 7:30 pagi saya dah siap. Buh baju, buh kitab, buh baju dalam beg, buh kitab dalam beg, gantung, setrika, jubah, cari kepiah, cari buku tak ada, tak mana pula buku ni pula. 7:30 dah siap. Pukul 8:30 pergi sekolah, cek sana sign, cek sini sign surat, sana sign sini. 10 baru betul lah. Pukul 10:30 jalan lah. Sampai ke hotel semua berehat-rehat. Pukul 5:30 duduk pening kepala, sakit kepala pula. 5:30 baru bangun, tengok Al-Kuliah sekejap. Turun 6:30. 6:30 jam punya teruk. 1 jam nak lepas jam. 1 jam daripada Ampang. Lepas flyover tu tak apa lah, turun. Nak daripada di Palma, daripada hotel tu nak 1 jam menung. Hak kita lalu sini, sak kawan ni cilok, sak kawan ni cilok. Punya teruk nak main dengar ceramah. Nak bagi ceramah. Tapi kita ni tuan-tuan, relax selama roh je. Tak ada teringin nak dengar kuliah pun. Yang banduan tu berebut nak dengar kuliah. Sekarang mana lebih teruk, kita ke banduan? Yang 308 orang ni, 3 orang main jumpa. Dia kata, Ustaz semalam tak lena tidur Ustaz. Tak lena tidur. Pasal apa? Pasal nak jumpa Ustaz. Selalu tengok dalam TV lah. Hari ni nak tengok, tak tidur lena tuan-tuan. Punya teruja. Kita ambil kuliah ni pula boleh tidur dengan kuliah. Ni tuan-tuan tolong fikirlah, mana lebih teruk, banduan ke kita? Saya ceramah 11 pagi sampai 12 tengah hari. 308 orang tak bercakap. Duk dia macam-macam parut di muka dia. Tak bercakap. Orang yang duduk di masjid surau, ustaz mengajar, dia bercakap. Asal dia bercakap, ustaz mengajar. Sama naik je. Sekarang mana lebih teruk? Kita ke yang di dalam? Fikir-fikirkan tuan-tuan. Kita bila duduk di luar penjara, kita anggap yang duduk dalam penjara tu jahat. Jahat dia buat. Duduk dalam penjara. Kita bawa anak kita naik kereta. Isteri sebelah. Anak di belakang. Umur 4 tahun. Kita kata pada anak, cuba baca. Tulis apa kat penjara tu, dekat dinding tu. Anak pun sebut, penjara Taiping. Penjara tu apa ya? Penjara tu tempat orang jahat.
Orang berdosa-berdosa semua dalam tu. Rompak, meragut, semua dalam tu. Kalau T buat jahat, T pun masuk penjara. Dosa tu. Tengah dia duduk bercakap, kereta depan berek. Dia pun berek menyacak. Celaka betul kereta ni. Hoi, bodoh. Haram jadah betul. Bukankah itu dah maki orang? Maki berdosa tak? Berdosa. Yang dalam penjara berdosa mencuri. Yang di luar penjara dosa mengumpat. Dua-dua berdosa tak? Kita serupa. Tapi pasal kita tak bahasan, pasal kita tak masuk penjara. Teruskan perjalanan lagi sampai ke penjara Sungai Petani. Baca apa tulis? Penjara Sungai Petani. Sungai Petani ni untuk apa bapa? Ini untuk orang yang bunuh orang. Tu orang jahat dia bunuh orang, duk dalam tu kena gantung. Jangan bunuh orang terpaksa masuk dalam penjara. Dosa bunuh orang. Elok dia cakap. Tiba-tiba isteri sebelah cakap, abang, tu Ustaz Kazim lalu bang tu kereta. Selisih dengan kereta Ustaz Kazim. Suami dia kata apa? Ustaz tak guna menikah sampai 4. Gatai menikah 4. 2 di Ipoh, 1 Tepin, 1 di Pulau Pinang. Macam abang tak tahu. Dia bukan mengajak mengorak bini orang. Abang tahu mana? Abang tahulah dia duk nyembang di surau. Memang dia tu bini 4 punya tu. Masa bila saya menikah 4? Saya nikah 2. Fitnah tu. Fitnah tak? Fitnah. Bila fitnah tuan-tuan, bukankah Allah sebut wal fitnatu asyaddu minal qatl? Memfitnah lebih buruk daripada membunuh. Sekarang siapa yang lebih teruk? Yang membunuh masuk dalam penjara, dia bunuh seorang. Yang memfitnah di luar penjara, sehari dia fitnah 3 kali. 3 kali sebulan, kali setahun, 10,000 orang dah dia bunuh. Mana lebih teruk sekarang? Fikir-fikirkan tuan-tuan. Tapi manusia tak pernah anggap dia tu jahat. Dia fitnah orang, tak tentu halah. Akhirnya dia anggap dia baik. Dia tak pernah minta maaf. Saya dah sebut pada tuan-tuan dulu, ya, jangan ngumpat orang. Ada satu orang daripada Kedah, cikgu. Dia kata, Ustaz ingat tak ada satu bekas menteri mati yang baru ni? Ingat? Saya sejak dia mati ni Ustaz, saya tak apa seronok Ustaz. Makan tak lalu, tidur pun tak tahulah Ustaz. Sejak saya dengar CD Ustaz ni, saya takut. Sebab apa? Apa kena-mengena dengan bekas menteri yang mati tu? Sebab saya panggil dia katak. Masa dia jadi menteri hari tu, saya panggil dia katak. Kenapa akak panggil dia katak? Tak tahulah Ustaz. Dah orang lain panggil katak, saya pun panggil katak. Dosa ke saya Ustaz? Berdosa akak. Macam mana nak minta ampun Ustaz? Entahlah cikgu. Dia dah mati, macam mana cikgu nak minta ampun? Minta ampun dengan Allah lah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa cikgu. Berapa banyak orang ni panggil orang yang tak sama parti, bewak, katak, semua dia panggil belakang. Lupakah kita yang itu berdosa? Tuan-tuan, lupakah hadis Nabi yang Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah? Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah di Mekah, tapi tak tinggal sekali. Nabi tinggal sekali dengan Aisyah di Madinah selepas hijrah. Baru kahwin. Aisyah muda baru kahwin pula. Tiba-tiba Nabi kahwin lagi seorang. Nama dia Sofiah binti Huyai, anak ketua Yahudi. Isteri mana yang tak heran, tak tertanya-tanya kenapa Nabi kahwin lain? Isteri mana? Kalau tuan-tuan nak kahwin lain, isteri mesti tanya, apa salah saya abang? Apa yang tak kena dengan saya? Nampak? Itu dialog lumrah tu. Saya dah bagi macam-macam pada abang, saya takut kahwin lah. Ustaz macam biasa je Ustaz. Pengalaman. Mesti dia tanya pula. Dalam hati ni dia tanya, apalah kelebihan yang nombor 2 tu sampai nak menikah lain? Biasalah tuan-tuan. Isteri Nabi macam tu juga. Bila Aisyah nampak Sofia, terpacul spontan perkataan, pendeknya. Itu spontan. Bila Nabi dengar macam itu, Nabi kata, Aisyah, perkataan kamu kepada dia, kalau kamu lontarkan di dalam lautan, busuk segala lautan.
Perkataan kamu hina dia tadi, kamu campak dalam laut, seluruh isi laut busuk kerana kotornya perkataan kamu. Aisyah bila dengar macam tu berlompat, dia dapatkan Sofia, peluk dia, minta maaf. Itu Aisyah minta maaf. Tak apalah, kita peluk siapa? Yang kita duk umpat orang, duk kata pada orang, kita sekarang peluk siapa minta maaf. Sampai mati dia, kita tak minta maaf, dia tunggu di hari kiamat, tuan-tuan. Sebab tu saya katakan, tuan-tuan, politiklah secara Islam. Jangan menggelarkan orang, jangan memburukkan nama orang, jangan menyambung-nyambung dengan nama orang, dengan nama yang busuk. Besok dia dakwa kita hari kiamat. Kadang-kadang pemimpin politik yang menggelarkan dia, penceramah-penceramah politik yang menggelar dalam ceramah. Kita yang dengar ceramah, kita tiru apa yang penceramah cakap. Sedangkan di hari kiamat, penceramah takkan boleh tolong kita di hari kiamat. Bila Allah tanya kamu, kenapa kamu kutuk dia, kata, saya bukan kutuk dia, orang tu main ceramah tempat saya, dia kata muka macam katak, tu saya ikut tu. Allah panggil pula, kenapa kamu muka katak? Dia dah ikut dah cakap kamu. Dah yang dia ikut pasal apa? Itu suka saya lah cakap. Mereka akan berlepas diri, tuan-tuan. Tuan-tuan rujuk dalam surah Al-A'raf. Semua pemimpin akan berlepas diri daripada apa yang kita cakap dan apa yang mereka cakap. Sebab tu kita jangan ikut. Kita ikut Nabi, ikut Islam. Dengar kalau perkataan dia salah, tegur dia. Kalau perkataan dia tak tepat, kita tegur dia. Jangan jadikan kita ini ikut. Besok di hari kiamat menanggung beban yang sangat besar, tuan-tuan. Baik, kita sambung lagi. Ingat nak habis dah, Ustaz? Belum, sikit lagi. Baik, kemudian kata dia, dan ada kalanya lelaki yang ada ia daripada orang yang berbuat ibadat yang zahir. Ada laki-laki yang buat ibadat zahir seperti semayang. Bila sebut zahir, teringat Ustaz Zuhair. Ya, di manakah dia? Ya, teringat pula. Seperti semayang. Ada yang naik haji dan ada lain-lainnya daripada segala ibadat yang sunat. Padahal tiada baginya jalan dengan ibadat yang batin, dan baginya gerak dengan berfikir dengan cita-cita hatinya, dan hanyalah dengan amalannya itu sahaja. Ada orang yang semayang, ada orang yang pergi buat haji, ada orang yang buat ibadat sunat dengan ibadat zahir, tetapi tidak dengan ibadat batin. Hai Ustaz, ibadat batin tu pun ada, Ustaz? Ya, ibadat batin tu apa? Kita baca lagi. Iaitu ibadat dan cita-citanya dan hanyalah adanya amal, iaitu amalan engkau dengan solat atau naik haji atau perang fi sabilillah atau lain daripada segala ibadat yang zahir. Itu dipanggil ibadat yang zahir. Maka amalan bagi ahlinya dan anaknya berusaha menghasilkan rezeki yang halal bagi mereka dan berdiri mentarbiah mereka dan sabar dengan kesusahan anak-anak, iaitu terlebih afdal daripada segala ibadat yang lazim bagi badan, dan tiada berlaku kebajikan itu pada yang lain. Ibadat batinnya ialah, itulah dia. Apa dia ibadat batin? Iaitu menghasilkan rezeki bagi ahlinya. Tuan-tuan, isteri tuan-tuan nak duit, tuan-tuan pun cari duit sebab nak ubatkan isteri. Itu dinamakan ibadat batin. Anak tuan-tuan nak sekolah, sakit, nak belanja banyak, tuan-tuan cari rezeki untuk tampung perbelanjaan anak-anak. Tuan-tuan pula berdiri, berusaha mentarbiah anak-anak. Ambil anak, hantar anak di sekolah, tengok bacaan dia, tengok semayang dia, tarbiah dia. Malam-malam tengok dia dikawan dengan siapa, akhlak dia macam mana, tarbiah anak-anak. Kemudian tuan-tuan tarbiah isteri tuan-tuan. Malah tuan-tuan sabar dengan kesusahan yang demikian. Anak pula cacat, isteri pula sakit. Saya pernah jumpa dengan satu isteri yang perut dia melanduk sampai ke betih. Perut dia tuan-tuan jadi melendut. Saya ingatkan apa dia mai jumpa saya. Saya duduk, Ustaz tolonglah ubat sakit saya tu, Ustaz. Sakit apa? Dia selak, terkejut saya, dia nak selak kain dia. Rupa nak tunjuk pada saya perutnya sampai lepas pada lutut. Perut jenis gelebeh tu. Subhanallah, meninggal lah tuan-tuan. Saya tak pernah tengok lagi lah perut. Pasal apa perut kau jadi macam ni?
Bila dia pakai jubah, tak nampaklah yang perut dia tu melanduk sampai ke bawah. Bila dia buka sikit, dia angkat ni dia, ustaz. Ni perut saya anu ustaz. Mati dah tuan-tuan. Tapi suami dia setia duk tunggu. Sabar dengan kerana penyakit isteri dia. Itulah dia panggil sebagai ibadat batin. Kita hanya tumpuk ibadat zahir, umrah, haji, zakat, puasa, sembahyang. Tapi kesabaran, susah cari rezeki, susah didik anak. Susah didik anak. Jangan sekali-kali tuan-tuan tojoh kepala anak tuan-tuan. Bodohnya budak ni, bodohnya. Jangan macam itu. Kadang-kadang dia lambat. Bodoh ni kadang-kadang dia bukan bodoh, dia lambat kerja duk main, dia tak boleh fikir lagi. Lama-lama dia cerdik. Saya pun bodoh tuan. Saya periksa tuan-tuan, darjah 3 dapat nombor 5. Bukan nombor 1. Darjah 1 dapat nombor 20. Darjah 2 dapat nombor 10. Darjah 3 dapat nombor 5. Darjah 4 dapat nombor 20. Darjah 5 dapat 2A, 2B, 1C. Penilaian darjah 5. Dapat nombor lah 30/35. Darjah 5 saya ingat lagi. Kak saya pula darjah 6. Saya darjah 5. Bila kak saya nak masuk sekolah menengah, dia pesan. Dia kata mu, dia panggil mu. Orang Batu Purau ni mu lah. Mu nak hadiah lah. Hadiah apa? Hadiah kalau mu dapat nombor 1 pun dapat hadiah. Kalau mu masuk kelas 6M, mu tak dapat sebab pelajar-pelajar lain pandai. Mu jawab bodoh-bodoh. Bila bodoh, mu dapat masuk kelas B. Bila kelas B, mu jadi orang paling pandai, dapat hadiah. Oh. Ini nama dia penasihat 25%. Saya pun tuan-tuan, saya jawab main-main pasal nak masuk kelas bodoh darjah 6. Pasal nak dapat hadiah kotak pensel. Bila masuk darjah 6, saya paling pandai lah. 6B. 6B tu 6 biru. 6M 6 merah. 6B 6 biru alias 6 bodoh. Bila masuk saya nombor 1 lah. Bila akhir tahun bagi hadiah untuk kelas 6B. Nombor 1 Muhammad Kazim dapat hadiah tuan-tuan, balik rumah bangga je. Saya pun bukan cerdik. Bila masuk tingkatan 1 nombor 11 juga. Masuk tingkatan 2 nombor 20 juga. Masuk SRP dapat nombor 2 paling baik dalam sekolah. Masuk aliran sains sekolah. Budak Felda masuk aliran sains sekolah di luar tu. 2 orang je Melayu sains. Yang lain semuanya Cina, India. Tengok sini gelap, tengok sini cerah. Kita ya duduk tengah-tengah. Tak boleh jadi tuan-tuan. Tak boleh jadi. Mula-mula kelas sains belagak lah masa tu. Beg ada tapi tak masuk buku kimia. Memang relax. Biasa budak sains. Padahal beg kosong lagi. Boleh sumbat dalam beg. Tapi nak tunjuk kita lebih pada budak sastra. Buku biologi nak tambah je. Tak mahu tuan-tuan. Masuk aliran sastra balik, tukar transfer sekolah lama balik. Jadi ketua pengawal, jadi pelajar terbaik sekolah. Daripada budak yang teruk, lama-lama jadi budak terbaik. Otak kita pelajar terbaik tuan-tuan. Jadi kita kena lihat anak-anak kita kadang-kadang dia lambat. Saya pun lambat, bodoh. Bella pun tak cerdik kita tuan ni. Tapi kita kena lihat perkembangan dia tu. Janganlah dia kata bodoh-bodoh. Sabarlah didik anak. Puluhlah didik anak. Ajar matematik, ajar sains, ajarlah, sabar. Jangan tuan-tuan kata bodoh betul dia ni. Masuk sekolah haram lah. Bodoh sangat. Oh, dia faham sekolah agama ni untuk sekolah budak bodoh je. Saya sekarang ni tuan-tuan yang buka sekolah tahfiz saya tu ada lebih kurang 100 orang pelajar tahfiz. Lebih kurang. Pelajar pondok ada 100 orang. Cuma sekali 745 orang sekarang. Ada budak-budak yang mak bapak nak hantar ni dah tak lulus sekolah. Kena buang sekolah. Kena tauk daripada sekolah. Nak tauk di sekolah saya. Sampai saya kata, sekolah saya ni bukan tong sampah. Tempat longgok bahan buangan. Bukan. Sebab ada orang Melayu faham macam itu. Tak boleh dah ni kena masuk Ustaz Kazim ni. Bukan penagih dadah nak masuk, perompak pun nak masuk. Ini bukan bantuan punya tempat. Saya minta terang tuan-tuan. Tapi saya ni baik. Ada kes pelajar yang saya terima. Sebab saya yakin Al-Quran, agama boleh membaikkan manusia. Kita bagi peluang.
Sebab tu ustaz-ustaz ni baik, tak apalah kau masuk pilah. InsyaAllah kalau kami tak tahan, kami buang. Setakat mana kami boleh buat, kami jaga supaya berubah. Sebab kita yakin agama boleh membaikkan. Sabarlah berhadapan dengan kerenah mereka. Sabar itulah dipanggil ibadat batin. Mana tidur lena mak bapak kalau anak-anak dia bermasalah? Tuan-tuan boleh tidur lena? Sabarlah abang, buat siapa mana abang buruk pun anak kita juga. Sabarlah abang. Dua-dua tak tidur malam. Dua-dua Allah hapuskan dosa. Itulah dipanggil ibadat batin. Okey, ibadat batin. Kita jangan duk bangga kita wirid banyak. Kita jangan duk bangga kita semayang banyak. Kita jangan duk bangga kita ni umrah tiap-tiap tahun. Kita banyak pahala. Kadang-kadang orang lain yang duk sibuk cari anak, duk sibuk bawa anak ke hospital, sibuk duk ubat isteri dia, pahala dia lagi banyak daripada kita. Lagi banyak tuan-tuan. Hari itu dipanggil ibadat zahir dan ibadah batin. Syahdan adalah segala orang yang sabar atas kesakitan dan kesusahan yang datang daripada isterinya dan anaknya. Amat besar pahala dan martabatnya kepada Allah, seperti yang Nabi sebutkan dalam satu hadis, bahawa sesungguhnya Nabi SAW kasih sayang lagi membaikkan perangai serta perempuan yang diperbuatnya menjadi isteri, sehingga Nabi kata khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan isterinya, dan aku adalah yang paling baik dengan isteri-isteri aku. Sebab ada orang dengan orang lain dia cukup baik, tambah dengan ustaz, baik sungguh. Cium tangan ustaz, bagus. Peluk ustaz, bagus. Kadang-kadang dia suruh ustaz cium dia. Saya kenal mana baru ni. Kita patut belaga pipi. Sudahlah. Satu tempat saya pergi ceramah. Saya tengah duduk makan tu, dia kata kampung ke mak, dia masuk lambat. Ustaz duk dengar dalam radio saja. Ustaz ni baru hari ni jumpa ustaz. Dipeluknya saya, diambilnya kepala saya, ditekan kat pipi dia. Dia pipi ni penuh dengan jambang ni tuan-tuan. Saya tak sempat nak bagi pipi saya. Betul-betul ngadak je tu Allah. Aduh, driver saya ditunduk dah tu. Sampai habis ceramah duk gatal lagi tuan. Allahu akbar. Tuan-tuan patut-patutlah janganlah seksa macam itu. Nampak sangat baiknya dengan ustaz. Ada orang yang baik dengan ustaz. Cuba tengok dengan isteri dia. Ada tak dia cium tangan isteri dia? Dengan ustaz kita tak cium. Balik isteri sambut, kita tak harap isteri je cium kita. Kenapa kita tak cium tangan isteri kita? Ayah masak apa kat abang? Cium tangan dia. Tak masak apa, Maggi je. Alhamdulillah ada rezeki, insya-Allah. Sebulan Maggi tuan-tuan. Kopuk tu lah. Cium tangan dia. Abang ni cium tangan orang. Bawa ikan ni. Ikan pun tak apa, bersih. Tak apalah. Bila dia tahu tuan-tuan akan cium tangan dia, mesti dia berlumur minyak wangi bila tuan-tuan nak balik. InsyaAllah. Buatlah tuan-tuan. Apa yang kita buat ni semuanya berbekas dalam hati orang. Apa yang baik-baik kita buat ni tuan-tuan mesti berbekas dalam hati orang. Kalau tuan-tuan tak buat satu hari, mesti dia besar hati. Tuan-tuan tiap-tiap hari cium tangan dia. Cium tangan dia. Hari tu tuan-tuan bersalam, tuan-tuan tak cium. Mesti dia tanya, apa salah? Sebab apa ayah kamu tak cium tangan ni? Salah apa mama dengan ayah kamu? Buang terbiak ke? Susah. Tuan-tuan tengok hari tu dia telefon tuan-tuan 5 kali tuan-tuan di pejabat. Bang, abang sihat ke? Sihat. Betul ke ni abang? Betul. Tak balik. Lagi 2 jam telefon balik. Abang okey ke bang? Okey, ada salah ke bang? Tak adalah. Betul ke ni abang? Betul. Tak balik. 3 petang call lagi. Abang, pada makan dah. Abang okey? Okey. Pak siapa yang dia telefon tuan-tuan 5 kali hari tu? Pak saya tuan-tuan tak cium dia hari ni. Apa sebab? Nampak tak tuan-tuan? Ni yang dikatakan tautan kasih, tautan jiwa. Masalah kita hari ni tak pernah taut pada orang. Kita tak pernah buat. Rasulullah buat. Rasulullah buat pada budak-budak. Rasulullah buat pada orang tua. Rasulullah buat pada musuh Rasulullah sekalipun. Tautan kasih yang Rasulullah buat kepada musuh Nabi, kepada orang yang Nabi sayang, kepada budak-budak kecil. Semua Nabi buat.
Sebab tu orang bila menyembang dengan Nabi, orang suka. Datang seorang sahabat, datang seorang musuh yang cukup benci dengan Nabi, seorang pakar tuan-tuan, pakar dalam bahasa Arab. Soalan yang dia tanya pada Rasulullah, hai Muhammad, antara kamu dengan Abdullah bapa kamu, mana yang kamu paling sayang? Nabi diam, tak jawab. Antara kamu dengan Abdul Muttalib, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih hebat? Antara kamu dengan Abdullah atau antara kamu dengan Abdul Muttalib? Nabi diam je. Kalau kamu kata Abdullah bapa kamu tu baik, aku nak bagi tahu pada kamu, Abdullah bapa kamu penyembah berhala, kamu tahu? Kalau kamu kata Abdul Muttalib itu baik, Abdul Muttalib pun sembah berhala. Kenapa yang kamu kata Tuhan kamu Allah? Nabi tak cakap sepatah haram. Nabi diam, tunduk. Musuh Nabi ni. Kamulah pemecah belah masyarakat di sini. Kami lama-lama dah sembah tokong, kamu kata Tuhan kamu Allah. Mana Tuhan kamu? Dimaki-makinya Rasulullah. Bila dah maki, letih tak? Letih. Saya 2 jam cakap tuan-tuan ni. Daripada pukul 8 pukul 10 ni. Letih tuan-tuan. Tuan-tuan letih duduk, saya letih cakap. Nabi tanya apa? Nabi kata, udah habis cakap? Udah habis cakap? Dah. Sekarang saya nak bacakan pada kamu satu ayat Quran. Nabi Muhammad membaca surah Fussilat sampailah habis surah Fussilat. 5 ayat yang pertama dibacanya surah Fussilat, sahabat Nabi ni, musuh Nabi tadi ni, jatuh tersungkur. Menggeletar dia sebab dia tak pernah mendengar ayat yang begitu sedap. Nabi tak balun dia lagi. Nabi dia bangun, Nabi baca pula satu ayat sampai ayat 14. Nabi kata, siapa-siapa yang bantah Allah, siapa-siapa yang bantah utusan Allah, sanggupkah mereka menghadapi kerosakan seperti kaum Ad dan kaum Samud? Bila dengar Ad dan Samud, laki-laki ni pingsan tuan-tuan. Nabi tak kata lagi, Nabi tunggu sampai dia habis bangun. Nabi baca sampai habis. Laki-laki ni balik bagi tahu pada umat dia, jangan kamu lawan Muhammad. Muhammad adalah orang yang benar, Qurannya benar, ayat yang dia cakap benar. Kalau kamu lawan Muhammad, kamu akan kena macam kaum Ad dan Samud. Cuba tuan-tuan tengok Nabi Muhammad bila berdebat dengan orang-orang kafir, dia tidak pernah meninggikan suara. Yang dibacanya ialah ayat Quran, ayat Quran, ayat Quran, ayat Quran, sampai tersentuh jiwa manusia. Inilah dipanggil sebagai akhlak sabar. Kita hari ini tuan-tuan, bila tak setuju kita pompang. Bila dia nak ikut, ada seorang sahabat namanya Abdullah. Abdullah ni tak pernah miss sembahyang berjemaah. Bila dia berjalan nak pergi semayang berjemaah, dia ajak orang yang dia jumpa semayang. Satu hari, tengah hari semayang Zuhur, panas. Dia pakai serban, dia tutup muka. Panas, orang Arab kalau panas tutup muka. Berjalan di tengah kebun kurma, seorang laki-laki tengah duduk panjat kurma, sedangkan azan berkumandang. Abdullah tahan. Assalamualaikum. Assalam. Turunlah mayang lah. Waktu dah masuk. Kejap apa lagi, turun, waktu dah masuk. Kejaplah, banyak kerja sikit ni. Keldai, turunlah. Bila sebut keldai tuan-tuan, hamba Allah tu bengang, menggelongsor turun dia. Abdullah ni takut, dia pun lari tuan-tuan, tak sempat dikejar. Laki-laki ni balik ke rumah marah. Laki tu panggil ku keldai, dah dapat bunuh dia. Habis sembahyang Zuhur, makan nasi, dia pergi balik banyak pokok kurma. Banyak kerja nak buat ni. Masuk sembahyang asar, cuaca dah tak panas. Abdullah buka serban jalan, buka muka berjalan. Tengok ada lagi dia ni. Abdullah tetap berhenti. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar tuan? Baik, kata dia. Macam mana dengan pokok kurma, kebun semua okey? Alhamdulillah, rezeki Tuhan bagi okey lah, cukup lah untuk anak-anak, rezeki semua alhamdulillah. Kamu pun bagus, kebun kamu pun elok, anak-anak kamu elok lah, bagilah rezeki Tuhan bagi, insyaAllah. Anak-anak sihat man? Sihat, alhamdulillah, bagilah. Semayang asar dah masuk. Kalau kamu semayang lagi, Tuhan bagi rezeki. Ya tak ya juga, elok hamba Allah terturun. Dua-dua berjalan ke masjid. Apa kata laki-laki yang turun tadi? Zuhur tadi kamu tahu, dia ngajak aku semayang, dia panggil aku keldek. Kalau aku dapat aku bunuh dia, kamu tahu tak? Dia tak tahu sebelah itulah yang panggil dia keldek.
Nampak tak tuan-tuan, bila kita menggunakan bahasa yang sopan, apa benda pun kita akan dapat. Tuan-tuan suruhlah anak-anak tuan-tuan buat dengan sopan. Then nanti dia basuh pinggan tau. Siap mama. Mama dah masak, mama dah hidang. Dia basuh pinggan dia. Tolong basuh ke ayah punya tau. Sekali tau. Ayah malas. InsyaAllah dia ni basuh pinggan. Jangan tuan-tuan suruh dia kasar-kasar. Then basuh pinggan tu. Makan aja. Dia basuh. Tapi insyaAllah pecah tak pun sumbing pinggan tu. Dia hempuk je. Suruhlah dengan baik-baik. InsyaAllah. Suruhlah dengan isteri. Suruh baik-baik. Tuan-tuan suruh dia kasar. Minta baik-baik. Pak, sebab lapar. Jangan minta nasi. Pak, nasi. Jangan. Pak, melapar. Sekejap. Pak masak nasi. Nampak bahasa tu. Pak, melapar. Mesti dia buat. Tapi kalau tuan-tuan, Pak, nasi. Kejap lah. Tapi kalau tuan-tuan sebut dengan lembut, Pak, nak nasi, insyaAllah dia buat. Pak, lapar, kejap. Terus dia buat. Sebab tu minta lah elok-elok. Pak, nak kahwin lagi seorang? InsyaAllah. Wallahu'alam. Kita jumpa lagi besok pagi ya. Kuliah subuh. Dan kuliah pukul 9 pagi besok di surau kita insyaAllah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.